Aku nak mencarut dengan pihak tertentu, aku nak maki hamun, aku nak buat video, aku nak buat provokasi. Kenapa tak boleh balik kampung? Adakah masalah boleh selesai? Tak boleh selesai. Tapi ada satu akan bertambah. Dosa aku tambah. Dosa aku bertambah. Hai, what's up guys? Jangan lupa subscribe, like dan tekan loceng untuk video-video terbaru yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey. Dan sangat-sangat sebenarnya Cik Man rindu dengan korang sebab dah sebulan lebih tidak live. Sibuk dengan urusan, macam-macam urusan lah, ceramahnya, syuting dan seumpamanya. So, baru-baru masuk kau nak serang aku. Cuma Cik Man ada banyak perkara yang Cik Man nak kongsikan dengan korang semua berkenaan dengan pelbagai isu yang melanda kita dalam tempoh 2-3 bulan ini, okey? Termasuklah isu-isu yang berkaitan dengan Palestin ataupun Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Gaza dan seumpamanya, sampailah isu-isu yang berkaitan dengan diri kita sendiri, okey? Apa yang kita hadapi sekarang ni, sama ada dalam peringkat hidup kita secara peribadi ataupun dalam peringkat negara, dalam peringkat nasional ataupun apa. Baik, Cik Man nak sebenarnya live ini sebab memang dah target dekat-dekat nak raya baru live. Nanti Cik Man akan buat takbir raya bersama. Cik Man tak ingat dah Fahmi yang sebelum ni ada yang mana selalu masuk live, macam Fahmi, macam Ajik, macam Izwan. So InsyaAllah besok ataupun dekat-dekat malam raya tu kita akan meriahkan dengan live lah. Okay. So cuma Cik Man nak sebut ada beberapa perkara yang Cik Man nak bawa positive vibe. Dalam suasana sekarang ini, rakyat Malaysia tengah bad mood. Rakyat Malaysia sedang bad mood. Kita faham. Okay. Dari semua peringkat. Dan rakyat Malaysia sekarang ni sedang, dan kalau kita tengok pun tulisan-tulisan di media sosial mungkin agak menakutkan dengan tulisan-tulisan yang kasar dan seumpamanya. Kita memahami situasi yang sedang berlaku, iaitu tekanan-tekanan yang dihadapi oleh semua pihak, sama ada pihak itu di atas ataupun pihak itu di bawah. Cuma kadang-kadang persepsi kita pandang daripada sudut kita lah. Cik Man tak naklah sebut sokong sesiapa ke, tak, itu bukan soalnya. Aku sendiri pun tak balik kampung. Ya, aku ada seorang ayah yang dah tua, umur dekat 100 dan uzur, terbaring, dan mungkin bila-bila masa pun kadang-kadang terlintas bila-bila masa ayah aku boleh mati. Cuma kalau Cik Man sendiri aku sendiri nak meroyan, tak boleh balik kampung, aku tak dapat raya 2 tahun, aku tak raya dengan keadaan ayah aku dekat umur 100, dan aku mencarut, katakanlah aku mencarut, Cik Man mencarut dekat media sosial, katakanlah aku maki hamun pihak-pihak yang tertentu. Korang rasa benda ni boleh selesai masalah ke tidak? Adakah korang rasa boleh selesai masalah? Tak boleh selesai. Tak boleh selesai. Walaupun aku puas hati, aku sebagai public figure, aku nak mencarut dengan pihak tertentu, aku nak maki hamun, aku nak buat video, aku nak buat provokasi. Kenapa tak boleh balik kampung? Adakah masalah boleh selesai? Tak boleh selesai. Tapi ada satu akan bertambah. Dosa aku tambah. Dosa aku bertambah. Jadi adik-adik semua netizen yang sedang mendengar Cik Man punya perkongsian ini, kalau kita rasa kita ambil pendekatan mencarut, maki hamun, kita akan rasa menang. Tapi yang menang itu setan dalam diri. Yang menang itu nafsu dalam diri. Tapi dari segi moral kita tak menang. Bahkan kita akan dapat dosa. Sebab itulah maksudnya ujian. Tadi Cik Man tengok ada komen dekat IG Cik Man. Komen tu berbunyi begini. Kenapa tak bagi tahu awal ada PKP? Kan senang, tak payah beli daging. Sekarang ni dah beli daging, baru umum PKP. Okey. Sekarang ni Cik Man nak kongsi dari sudut pandang agama. Kenapa lepas dia beli daging baru umum PKP? Apa yang Allah nak bawa dekat situ? Sebab kalau dia sempat tak beli daging baru umum PKP, tak ada nilai ujian dekat situ. Memang ujian itu kita akan rasa sakit. Makna dah beli daging baru umum PKP, so akan terasa ujian. Ya Allah, aku dah beli daging. Tapi kalau belum beli daging, maknanya PKP umum dulu, kemudian baru standby, so tak ada nilai susah. Bila tak ada nilai susah, tak ada nilai ujian. Bila tak ada nilai ujian, maknanya tak ada martabat kita naik. Sebab Allah nak bagi kita ujian, Allah nak bagi kita rasa sakit, kita rasa derita, kita rasa rindu. Ya Allah, aku rasa nak maki tapi tak jadi maki. Aku nak balik kampung dah 3-4 tahun tapi tak boleh balik. So sabar. Mulut tak cakap benda-benda yang maki hamun, mulut tak cakap jenis makanan seperti cincau, mulut tak cakap benda-benda yang mencarut pada semua pihak.
Dengan cara ini Allah menaikkan martabat kita. Kalau aku rasa aku nak maki hamun pihak tertentu kerana aku tak dapat balik kampung, aku fikirkan ada orang lain yang lebih dahsyat nasibnya, dah lebih malang, lebih derita. Mak bapak dia tak sakit terbaring, ada yang tak sempat tengok mak bapak mati. Kalau aku rasa, aku fikir pasal bapak aku seorang saja yang sakit, aku akan pentingkan diri sendiri. Jadi lebih baik aku diam. Dan Allah akan menaikkan martabat ketika kita diam. Sebab tu Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tak ada perkataan baik, maka better dia diam. Tuan-tuan sekalian, apakah nilai ujian sekiranya kita maki hamun? Di manakah keberkesanan Allah bagi ujian? Allah memang nak bagi kita ujian sebab Allah nak tengok kita sabar, supaya dengan sabar dan menahan mulut serta jari menaik itu, Allah naikkan martabat. Itu tujuan Allah. So bersabar. Kadang-kadang ada yang kata, Cik Man, aku tak boleh bersabar. Kau kena ingat ayat Tuhan, motivasi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kau tak percaya dengan sebarang pengumuman, kalau kau tak percaya dengan sebarang sidang akbar, kalau kau tak percaya dengan sebarang komen-komen daripada pihak berkuasa, tolong percaya dengan Al-Quran. Itu sahaja. Tolong percaya dengan hadis Nabi. Quran sentiasa bagi motivasi. Cuma kita memilih untuk melihat gosip sana, gosip sini. Nabi sentiasa bagi kita kata-kata semangat. Nabi sentiasa pujuk kita. Tapi kita sendiri yang memilih nak tengok gosip sana, kemudian nak tengok Facebook sini, IG sini, luahan orang sana, rumah tangga ini, kemudian isu politik sini. No, just put it aside, all that things. Kita pujuk diri kita dengan Quran, kita pujuk diri kita dengan hadis Nabi. Kalau tak, apa kejadahnya Nabi bagi benda-benda tu semua? Adakah Nabi tak faham tentang hati kita? Adakah Allah tak faham tentang hati kita? Yang kita duk sentiasa membasahkan mulut kita dengan maki hamun? Aku juga boleh memilih untuk maki hamun. Aku juga boleh memilih untuk mengkritik semua pihak. Aku juga boleh mencarut, menyebut perkataan-perkataan tertentu. Tapi kenapa aku usaha untuk tidak pilih? Sebab Allah ada pujuk kita dalam Al-Quran. Sebab Allah ada pujuk kita dalam hadis Nabi melalui lisan Nabi. So itu yang Nabi, itu yang Cik Man nak kongsikan dengan korang. Stop. Maknanya jangan type apa-apa. Dan kalau kita rasa kita dizalimi, Allah ada. Allah lebih tahu penderitaan kita berbanding kita sendiri mengeluh serta mempertikaikan situasi-situasi. Allah lebih tahu. Ya Allah, Allah lebih dekat dengan kita, dik. Allah lebih dekat dengan kita. Aku rindu dengan ayah aku. Aku rindu dengan akak-akak aku di kampung. Tapi aku yakin Palestin dan sesiapa saja saudara kita di Malaysia ini jauh lebih malang, jauh lebih menderita daripada kita. So atas isu itu kita mesti bersyukur. Itu yang hadis yang Cik Man kongsi di caption, di posting yang latest. Ajaban li amril mu'min. Ajaban li amril mu'min. Iaitu sungguh ajaib urusan orang beriman. Iman. Poinnya adalah iman. Sungguh ajaib, sungguh istimewa urusan orang beriman. Kehidupannya 24 jam sentiasa okey. Tak kiralah ketika dia diberikan musibah, PKP ketat. Aku tak kata aku sokong kerajaan. Aku tak kata aku okey dengan kerajaan. Tapi adakah dengan memaki pihak kerajaan masalah akan selesai? Tak selesai. Takkan selesai. Akhirnya masalah tak selesai, kita dapat dosa. Andai kata kita dizalimi, kita terasa kita dizalimi, dan ada pihak-pihak dalam isu ini menzalimi, okey, serahkan pada Allah. Adakah Allah tak reti untuk menguruskan urusan kita? Adakah Allah itu jahil untuk menguruskan keadilan? Tak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah sumber kekuatan kita. Jadi kalau Cik Man postkan dalam IG untuk mencarut, apa erti aku jadi public figure? Apa erti aku menjadi seorang Cik Man? Aku nak mengheret semua orang supaya mengamalkan sunnah maki hamun? Benda tu tak ada point dalam hidup. Aku pun dapat dosa. Kemudian dosa aku top up sebab kau ikut aku punya negative vibe. So lebih baik bila aku buat benda yang positif, korang akan kata, wah ini mesti kaki ampu, kemudian menyokong. Aku tak kata aku sokong PKP, aku nak balik kampung. Mak aku sudah mati. Kemudian ayah aku pun mungkin bila-bila masa dalam keadaan umur dekat 100. Tapi kenapa aku pilih untuk positif walaupun dalam keadaan hati aku menderita? Sebab aku tahu itu satu tanggungjawab sebagai public figure. So kau kena tahu, itu satu tanggungjawab.
Dan korang kata mungkin bila aku buat satu caption yang positif ni mesti sokong PKP. Aku tak sokong PKP. Aku memang tak sokong. Tapi tak ada nilai kalau aku nak maki. Jadi akhirnya aku buat positif bukan sebab aku sokong PKP. Sebab aku nak semua yang mengunjungi Instagram aku berada dalam keadaan yang baik. Berada dalam keadaan yang soleh. Itu sahaja. Alright? Sama-sama. Okay. Sebenarnya aku nak menangis cakap benda ni, tapi tak apalah, tahan. Ya, Cik Man faham ada orang dah beli daging, ada orang dah beli barang dapur baru PKP umum. Cik Man faham ada mak ayah yang sedang sakit, kemudian faham ada suami isteri yang sedang berjarak, faham mungkin ada orang yang dah 5 tahun tak balik kampung. Tetapi yakinlah wahai netizen sekalian, Allah lebih faham penderitaan kita daripada kita sendiri faham. Maka berdoalah untuk sebuah ketenangan. Itu saja. Alright? Aku sayang korang semua. Dan aku rindu. I really miss you. Sebab itulah Cik Man berniat untuk all love pula dah buat live pada malam ni. Nanti malam raya kita takbir Malam raya kita takbir So ataupun malam besok kita takbir. Nanti Cik Man akan buat live dengan Fahmi yang takbir apa semua. Siapa lagi? Fahmi Azid, polis tu, and then ada sesiapa yang selalu takbir dengan Cik Man. Nanti kita akan takbir sama-sama insya-Allah. Cuma yang penting Cik Man nak semua positive vibe. Itu saja. Okey? Baik, siapa yang belum kepada Hakim F58, rindu anak bini kat kampung, semoga anak bini di kampung dipermudahkan urusan, tahniah mendapat baby baru. Sihat ya, Cik Man sihat. Fikri Desu, selamat Hari Raya Hadi. Sihat alhamdulillah. Nanti Cik Man masuk balik sebab untuk apa ni? Nanti Cik Man masuk balik sebab aku nak save live ni.